Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Husin. Pada video kali ini, cikgu akan sambung perbincangan untuk matematik tahun 4 iaitu tambah pecahan. Pada video yang sebelum ni, siri yang pertama, cikgu dah bincang tambah pecahan penyebut yang sama. Untuk video kali ini, cikgu akan bincang macam mana nak tambah pecahan kalau penyebut tak sama. Okey, sama-sama kita saksikan. Informasi pendidikan. Pembelajaran matematik tahun 2, pembelajaran matematik tahun 3, pembelajaran matematik tahun 4. Cikgu Husin Studio. Okey, kita kembali dengan perbincangan kita. Untuk tajuk kali ini, cikgu akan bincang tambah pecahan penyebut tak sama. Okey, di sini cikgu bawakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama, kaedah gambar rajah. Okey, kita nak tambah pecahan tu guna kaedah gambar rajah. Okey, kaedah yang kedua, kaedah pengiraan. Okey, macam mana kedua-dua kaedah ni? Kita tengok. Okey, kita tengok contoh yang pertama, iaitu 2/5 tambah 1/2. Okey, kalau kita tengok kat sini, penyebut dia tak sama. Sini 5, kat sini 2. Kita tak boleh nak tambah terus. Okey, sekarang ni kita kena samakan penyebut dahulu. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok 2/5. Kita buat dulu gambar rajah pecahan 2/5. Okey, iaitu ada 5 bahagian yang berlorik ada 2. Okey. Okey, sekarang kita tambah. Okey, sekarang kita nak tambah 1/2. Kita buat terus gambar rajah 1/2. Ada 2 bahagian yang berlorik ada 1 bahagian. Okey, kedua-dua gambar rajah ni sama besar. Okey, sekarang kita nak tengok berapa yang kita nak belah. Okey, setiap gambar rajah. Sebelum tu kita buat dulu sifir. Kalau kita tak mahir sifir, buat dulu sifir. Nak buat sifir berapa? Kita buat sifir 5 dengan 2. Kita ikut penyebutnya. Kalau 5, kita buat sifir 5. Penyebut dia 2, kita buat sifir 2. Okey, kita tengok. Okey, sekarang sifir 5, 5, 10, 15. Tak perlu buat sampai habis. Kita nak tengok mana pasangan nombor yang sama. Okey, sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kita tengok. Sekarang ni ada nombor 10. 2 pun ada nombor 10. Sifir 5 ada nombor 10. Sifir 2 pun ada nombor 10. Jadi, inilah kita punya penyebut yang baru. Okey. Sekarang kita nak belah ni, yang gambar rajah yang kita dah lukis tadi, kita nak belah kepada 10 bahagian. Yang ni pula 1/2 tadi kita nak belah kepada 10 bahagian juga. Okey. Jadi kat sini dah ada 5 bahagian. Macam mana kita nak jadikan dia 10 bahagian? Okey, kita tengok di sini. Nak sampai nombor 10 ni, dia kena lalu 2 kali. 1, 2. Okey, jadi setiap petak ni kita belah kepada 2. Okey, kita belah 2. Okey, kita belah 2. Kita belah 2. Kita belah 2. Kita belah 2. Jadilah dia 10 bahagian. Okey, kita tengok yang berlorik ni. Yang berlorik ni dah jadi berapa? Dah jadi 4. Okey, maksudnya kat sini, yang ni adalah 4/10. Okey. Yang ni pula, yang sifir 2 ni,
Sekarang nak sampai ke nombor 10, kita kena bilang dia berapa? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap petak ni, kita belah dia kepada 5. Nak jadikan dia 10. Okey? Kita belah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Ada 5. Yang ni pun belah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Sekarang kita dah ada 10. Kita tengok yang berlorek ni, setelah kita dah belah tadi, dia dah jadi berapa? Dah jadi 5. Maksudnya pecahan baru kita ialah 5/10. Sekarang, penyebut kita dah sama. Ni per 10, yang ni pun per 10. Okey? Sekarang kita dah boleh tambah. Okey? Cikgu buang dulu. Okey, sekarang kita dah boleh tambah. Kita nak tengok dalam bentuk gambar rajah tadi. Okey, cuba kita tengok. Okey, sekarang kita dah dapat 4/10. Yang macam cikgu belah tadi lah. Okey, kita tengok yang ni. Yang ni kita dapat 5/10. Okey, jadi kat sini, yang cikgu tunjuk sekali lagi. Yang ni 4/10. Yang ni 5/10. Sekarang kita nak tambah. Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita dah tambah. Okey, kita tengok kat sini. Yang biru tadi ada berapa? Ada 4. Okey. Yang warna coklat tadi ada 5. Jadi dua-dua ni kita tambah, dia jadi 9. Okey. Kesemua petak kita adalah 10/10. Okey. Jadi jawapan kita ialah 9/10. Okey. Ada juga calon, dia pergi tambah dua-dua ni. Okey. 4/10 tambah 5/10, dia dapat 9/20. Okey. Betul ke salah? Yang tu salah. Sebab bahagian kita punya penyebut ni, kita tak perlu tambah. Kita tambah hanya pengangka, iaitu 4 dengan 5. Okey, penyebut ni kita tak perlu tambah. Jadi yang ni salah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, jadi jawapan dia 9/10. Itu adalah jawapan bagi tambah pecahan yang pertama. Okey, menggunakan gambar rajah. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, 1/3 tambah 2/9. Seperti biasa, buat dulu gambar rajah untuk 1/3. Okey, 1/3 ada berlorek 1, bahagian semua ada 3. Okey, tambah. Kita tengok 2/9. Okey, semua bahagian ada 9, yang berlorek ada 2. Okey, sekarang kita buat dulu sifir supaya kita tahu kita nak belah gambar rajah kita berapa. Okey, kita buat sifir. Okey. Buat sifir 3, buat sifir 9. Okey. Kita buat sifir, kita tengok kita punya penyebut. Okey, sekarang kita cari pasangan yang sama daripada sifir kita. Okey, sini ada 9, kat sini pun ada 9. Okey. Jadi sini kita nak belah berapa? Kita kira daripada sini 1, 2, 3. Sini kita belah kepada 3. Okey, ada 3. Sini pun kita belah kepada 3. Sini pun kita belah kepada 3. Okey. Sekarang yang berlorek ni dah jadi 3. Maksudnya sini 3/9. Okey. Yang sini kita perlu belah tak? Ni. Kita tak perlu belah. Okey.
maksudnya dia dah ada 9 dah. Sini dah sama dah. Okey, jadi sini kita tak perlu belah. Jadi kita ambil sahaja pecahan yang ni, iaitu 2/9. Sekarang dia punya penyebut dah sama. Jadi kita boleh tambah terus. Okey. Okey, kita tengok. Okey. Ni yang cikgu belah tadi. Okey, cikgu buang dulu yang ni. Okey, yang ni yang kita dah belah tadi. Okey, 3/9. Okey, yang ni kita tak perlu belah sebab penyebut kita dah sama. Sekarang kita tambah sahaja. Okey, yang hijau tadi. Okey, yang ni kita ada 3. Okey, yang ni. Okey, yang berlori ini 2/9. Kita bawa ke sini. Okey, 2/9. Keseluruhan 9. Sama. Kita tak perlu tambah kita punya penyebut. Jadi jawapan kita tengok. Jawapan kita ialah 5/9. Yang berlori ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi jawapan kita 5/9. Okey, itu dua contoh tambah pecahan penyebut tak sama menggunakan gambar rajah. Okey, sekarang kita tengok cara yang kedua, kita nak guna pengiraan. Okey. Cikgu dah bawa kat sini 1/2 tambah 3/8. Kalau kita tengok kat sini, penyebut dia tidak sama. Jadi kita tak boleh tambah terus. Okey. Mula-mula sekali, kita buat dulu sifir. Buat sifir berapa? Sifir 2 dengan sifir 8. Dan dalam sifir itu cari pasangan yang sama. Okey, kita tengok. 2, 4, 6, 8. Okey, sekarang kita dah jumpa pasangan yang sama, iaitu 8. Okey. Okey. Iaitu 8. Okey. Sekarang kita nak darab berapa? Okey. 2 ni kita nak darab berapa? Kita kira daripada sini. 1, 2, 3, 4. Maksudnya 2 perlu darab dengan 4. 2 penyebut ni perlu darab dengan 4. Okey. 8 darab berapa? 1. Darab 1. Okey. Kita tengok. Okey. Sekarang kita nak darab. 2 darab 4. Maksudnya sini darab 4. Kalau bawah darab 4, atas pun darab 4. Okey. 8 darab 1. 8 darab 1 dapat nombor yang sama. 8 darab 1, 8. Jadi sini tak perlu dah darab. Okey. Kita tengok. Berapa kita dapat? Okey. Jadi kita dapat 4/8. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Tambah 3/8. Sekarang dia punya penyebut dah sama. Kalau dah sama, kita boleh tambah terus bahagian atas. Kita tambah bahagian atas sahaja, bahagian pengangka sahaja. Okey. Okey, tengok. Kita akan dapat 7/8. 7/8 ni adalah pecahan wajar. Pecahan wajar dah jawapan akhir. Okey. Jadi tu contoh yang pertama untuk kaedah pengiraan. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, tengok. Iaitu nombor 4. 3/4 tambah 1/3. Sekali lagi kita tengok sini. Penyebut dia tidak sama. Jadi kita kena samakan penyebut dulu. Baru kita boleh tambah. Jadi nak samakan, kita buat dulu sifir. Okey. Buat sifir 4, buat sifir 3. Okey. Kita tengok. Sifir 3, sifir 4. Okey,
Okey, sekarang kita cari pasangan yang sama. Okey, dalam sifir 4 ada 12. Dalam sifir 3 ada 12. Okey. Jadi, penyebut kita sekarang ni akan jadi 12. Okey. Tengok. Okey, sekali lagi. Okey, sekarang 4 ni kita nak darab berapa? Kita tengok daripada sini. Okey, kita tengok di sifir 4 ni. Kalau kat sini nombor 4, kita tengok di sifir 4. Iaitu 1, 2, 3. 4 darab 3. Sini darab 3. Okey. Jadi 4 darab 3. Kita kira daripada sini tadi. 1, 2, 3. Okey. 3 pula kita nak darab berapa? Kita kira daripada sini. 1, 2, 3, 4. Sini darab 4. Kat sini darab 4. Okey. Sekarang 3 darab 3, 4 darab 3. Sini 1 darab 4, 3 darab 4. Kita tengok apa jawapannya. Okey, kita dapat 9 per 12. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. 1 darab 4, 4. 3 darab 4, 12. Sekarang penyebut dah sama. Jadi kita boleh tambah terus bahagian atas sahaja. Bawah kita tak perlu tambah. Penyebut kita tak perlu tambah. Okey? Jadi kita tengok apa jawapannya. Okey, jawapan dia ialah 13 per 12. Adakah 13 per 12 ni dah jawapan akhir? Okey, belum. Sebab 13 per 12 tu adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar tak boleh jadi jawapan akhir. Jadi kita kena bahagi. 13 per 12 ni maksudnya 13 bahagi 12. Okey. Kita tengok. Kita buat operasi bahagi. Okey, kita dah dapat 1 darab 12, 12. Jadi baki dia 1. Okey. 1 kat atas ini sebagai nombor bulat. Okey. Dia sebagai nombor bulat. Okey. 1 yang kat bawah ni sebagai pengangka. Okey, 12 ni adalah penyebut. Jadi kita dapat jawapan kita ialah nombor bercampur. Iaitu 1 per 12. 1 ni adalah satu nombor bulat. Okey, 1 ni adalah baki tadi, pengangka. 12 adalah penyebut. Jadi ni adalah jawapan akhir. Okey, iaitu nombor bercampur. Okey, kita tengok. Iaitu 1 per 12. Okey, itu contoh yang keempat. Okey, kita tengok contoh yang kelima. Okey, iaitu 5 per 6 tambah 2 per 3. Okey, sekarang soalan ni mula-mula sekali kita tengok penyebut dia dulu. Okey, penyebut ni 6, yang ni 3. Jadi dia tak sama. Kalau tak sama, kita kena samakan dia. Okey, sekarang kita buat sifir. Okay, kita buat sifir, Okey, kita buat sifir 6, kita buat sifir 3. Okey, sini 6, sini 3, 6. Okey, sekarang kita dah jumpa dah pasangan yang sama. Okey, iaitu 6. Jadi penyebut kita adalah 6. Okey. Sekarang kat sini dia ada 6. Sini 6. Jadi kita kekalkan sahaja 5 per 6 tambah. Okey. 3 ni nak darab berapa kita tengok kat sini. 1, 2. Iaitu darab 2. Atas pun darab 2. Jadi 2 darab 2 4. 3 darab 2 6. Okey. Jadi kita dapat 5 tambah 4 ialah 9. 6 ni kita tak perlu tambah. Okey, penyebut tak perlu tambah. Jadi 9 per
Ini 9. Okey. 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 Okey, 9 per 6. Okey. Jadi 9 per 6 ni adalah pecahan tak wajar. Dia tak boleh jadi jawapan akhir. Kita buat operasi bahagi. Okey, sini kita letak 9. Sini kita letak 6. Okey. Dalam sifir 6, ada tak 9? Tak ada. Yang paling dekat ialah 6. Okey, jadi sini 1, 6. Okey, tolak 9 tolak 6, 3. Okey. Jadi satu ni adalah satu nombor bulat, iaitu 1. Okey. Baki ni ialah pengangka. Okey, 3. 6 ni adalah penyebut. Okey, per 6. Sekarang kita dah dapat nombor bercampur. Kalau kita tengok nombor bercampur kita ni, kita tengok pecahan ni. Adakah pecahan ni dah bentuk termudah? Okey, 3 per 6. Okey, jadi belum lagi. Okey, maksudnya kat sini 3 ni kita bahagi dengan 3 ni kita bahagi dengan 3. Okey, kalau atas bahagi 3, bawah pun kita bahagi dengan 3. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 1. 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi inilah kita punya jawapan akhir. Setelah kita permudahkan dia. Setelah kita perkecilkan nombor tu. Okey. Ini contoh yang kelima. Kita dah dapat jawapan. Okey. Kita dapat tadi jawapan mula-mula sekali. Ni. Kita dapat pecahan tak wajar. Kita tukar kepada nombor bercampur. Kita buat operasi bahagi tadi. Okey, dapat nombor bercampur pun kita semak. Okey, 1, 3 per 6 tu bukan jawapan akhir lagi. Sebab dia bukan dalam bentuk termudah lagi. Okey. Jadi kita bahagi 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi inilah jawapan yang akhir.